dengan Kebangsaan Lajau atau lebih dikenali dengan Semila terletak di Kampung Lajau iaitu kira-kira 9 km dari bandar wilayah Persekutuan Labuan. Anak alif bahasa. Enggak. Macam mana kan? Apa? Assalamualaikum, saya Fatimah Zahra binti Muhammad. Alhamdulillah saya ditugaskan untuk mengajar di SMK Tagasan Seporna. Sekolah ini terletak di luar bandar. Kira-kira kalau ke bandar nak ke sekolah saya mengambil masa lebih kurang 30 minit. Sekolah ini terdapat 1000 orang lebih pelajar dan sekolah ini juga beroperasi 2 sesi. Satu di sesi pagi, satu lagi di sesi petang. Manakala saya pula ditugaskan untuk mengajar pada dua-dua sesi. Ada di sesi pagi, ada juga jadual saya di sesi petang. Pelajar di sekolah ini mempunyai pelbagai etnik lah. Antaranya etnik Bajau, Suluk dan Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amirah Madihah binti Adnan. Saya kini bertugas sebagai guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Likas yang terletak di daerah Kota Kinabalu. Untuk makluman, sekolah ini berada di kawasan bandar yang berada bersama dengan kelompok sekolah-sekolah yang lain menjadikan kawasannya begitu padat dan sibuk khususnya di waktu puncak. Kesemua pelajar di sekolah ini merupakan pelajar perempuan dan majoriti pelajar merupakan pelajar beragama Islam, manakala minoritinya merupakan pelajar beragama Kristian dan juga Buddha. Memandangkan para pelajar di SMK Perempuan Likas majoritinya beragama Islam, maka pihak sekolah telah berusaha untuk mewujudkan suasana persekolahan yang berteraskan budaya Islam. Pertama, pihak sekolah telah melantik AJK Kerohanian dalam kalangan para pelajar sendiri yang kami gelar di sini sebagai AJK Balkis. Kedua, pihak sekolah telah membuat amalan bacaan Al-Ma'thurat pada setiap pagi yang dikendalikan oleh AJK Balkis. Ketiga, para pelajar telah digalakkan ataupun disarankan untuk memakai tudung labuh pada waktu sesi persekolahan. Keempat, pihak sekolah turut memberi ruang waktu kepada para pelajar untuk menunaikan solat Zuhur selama 30 minit. Ruang masa yang diberikan adalah 30 minit sebelum mereka meneruskan dengan aktiviti PDP di sebelah petang. Sosio-budaya adalah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat tersebut. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2022, kepelbagaian membawa maksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Manakala sosio-budaya pula membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan adat istiadat. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa kepelbagaian sosio-budaya akan membawa maksud pelbagai jenis hubungan masyarakat dengan budaya. Antara faktor-faktor kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan yang boleh ditinjau adalah dari segi agama, kemahiran dan penguasaan bahasa, penempatan, tahap kelas sosial, etnik, gaya berfikir dan juga kaedah pembelajaran.
Kesemua elemen ini merupakan perkara penting yang harus dititik beratkan dalam memahami konsep kepelbagaian sosial budaya dalam pendidikan. Semua pelajar harus diberi kefahaman yang jelas berkaitan unsur-unsur yang terdapat dalam kepelbagaian sosial budaya agar nilai-nilai murni dapat dipupuk dalam diri pelajar-pelajar tersebut. Justru, mereka akan mampu menghormati budaya kaum lain, mengamalkan sikap kerjasama dan toleransi antara satu sama lain. Rakyat di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum melahirkan kepelbagaian sosial budaya di mana setiap kaum akan mengamalkan budaya masing-masing serta terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan budaya kaum-kaum lain. Di SMK Lajau, kita dapat melihat kepelbagaian sosial budaya dari aspek agama. Ini kerana sebahagian pelajar datang dari latar belakang agama yang berbeza. Ada yang beragama Islam, Kristian dan sebagainya. Perbezaan agama ini menyebabkan berlakunya pegangan agama yang berlainan serta kepercayaan yang berbeza-beza. Latar belakang agama yang berbeza inilah menyebabkan berlakunya kepelbagaian sosial budaya. Assalamualaikum, nama saya Dayang Nurhilisa. Saya beragama Islam dan saya berbangsa Melayu. Selamat pagi, nama saya Julina. Saya beragama Kristen dan saya berbangsa Iban. Nama saya Vanessa Enkerenko dari kelas 1 Cemerlang, tinggal dekat Kampung Lubuk Kemiang, agama Kristian, bangsa Cina Rumus. Nama saya Melvin Anthony Michael, kelas 3 Cemerlang, tinggal di Simpang Merinding Dalam, agama Kristian, bangsa Kenyang. Saya Muhammad Aiman. Saya dari kelas 4C. Saya tinggal di Kampung Lajau, Simpang 10. Jadi begini guys ya, dekat sekolah SMK Lajau ini ada berbilang kaum. Maksudku berbilang bangsa. Contohnya macam di dekat sekolah ini kan ada yang bangsa Melayu, ada yang bangsa Kedayan, ada yang bangsa Bugis, Bajau, Suluk, semua ada semua. Antara faktor lain yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian sosial budaya di SMK Lajau adalah dari segi kemahiran dan penguasaan bahasa. Kesan daripada kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza ini menyebabkan pelajar kurang memahami bahan yang dibaca serta penerangan daripada guru mereka. Kesannya, mereka akan ketinggalan dalam pelajaran kerana sesetengah murid hanya menguasai dialek setempat, bahasa ibunda semata-mata. Ini sekaligus akan mengakibatkan mereka berhadapan dengan kemungkinan untuk menghadapi masalah dalam pembelajaran. Yang paling menariknya sekolah SMK Lajau ni, kalau mau kawan kan, dorang dah pilih-pilih kawan saja. Contohnya macam aku kan, aku bangsa Bugis, jadi kalau mau bercakap dengan orang nih, kadang-kadang mesti belajar sedikit-sedikit lah bahasa Kedayan tuh. Walaupun aku nih, at least ada untuk perbualan kan, supaya paham apa orang cakap. Kan berbilang-bilang bangsa, jadi kena belajar sedikit-sedikit. Bertitik tolak daripada kepelbagaian faktor sosial budaya ini juga telah menyebabkan perbezaan layanan kepada pelajar dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan Islam akan kurang mengenali pelajar yang bukan Islam kerana mereka akan diasingkan kelas pendidikan moral pada waktu tersebut. Ini juga berlaku kepada guru yang mengajar subjek pendidikan moral yang kurang mengenali pelajar yang beragama Islam. Bahasa Melayu, Melayu contohnya Melayu Kedayan kan, itu biasa kami guna. Sampai yang orang Iban pun kan, itu biasa sudah cakap Melayu Kedayan di sini. So, kami ada atlet juga dekat sekolah SMK Lajau ini, ada atlet. Atletnya pun bermacam-macam bangsa. Terutamanya ada bangsa Iban. Namaku Joy. Tapi di sini aku dipanggil Nazren, kadang Joy. Aku tinggal di Lubuk, Arab Raya. Okay, ada tak masalah daripada segi komunikasi antara kamu dengan cikgu? Adalah, ya macam bila kami cakap Kedayan kan, tiba-tiba menanjung, ya paham lain.
Antara faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya adalah cara berfikir. Bagi pelajar yang belajar di sekolah dan persekitaran yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik, mereka akan terdedah kepada kepelbagaian budaya, adat resam dan cara berfikir. Pelajar dalam etnik ini akan dapat mempelajari perihal etnik lain secara semula jadi. Perasaan saling menerima dan menghormati dapat dipupuk disebabkan oleh pergaulan mereka secara formal maupun tidak formal. Pelajar dalam kelompok ini akan menjadikan kaum etnik itu sebagai satu perkara yang melebarkan jurang perbezaan mereka, lebih terbuka untuk berkongsi pelbagai pemikiran dalam satu kebudayaan. Yang seterusnya adalah tahap kelas sosial. Di sekolah saya, kelas sosial lebih tertumpu kepada taraf ekonomi sesebelah keluarga yang akhirnya mempengaruhi akses kepada pendidikan itu sendiri. Keluarga dengan taraf ekonomi yang lebih tinggi mempunyai peluang untuk mengakses pendidikan yang lebih luas dan berkualiti. Mereka juga lebih berpeluang untuk menggunakan teknologi terkini dan pelbagai lagi kemudahan pendidikan yang lain. Realiti ini amat berlawanan dengan situasi dan peluang yang dimiliki oleh keluarga dengan pendapatan yang rendah ataupun taraf ekonomi yang lebih rendah. Contohnya, jika dalam bilik darjah itu yang mempunyai kepelbagaian sosial budaya, murid dengan kelas sosial lebih tinggi berpeluang untuk memiliki buku rujukan, teknologi seperti telefon untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut, memiliki kelengkapan persekolahan yang lebih berkualiti berbanding dengan murid daripada kelas sosial yang lebih rendah. Ini memberi impak kepada prestasi akademik mereka, iaitu murid yang lebih tinggi lebih berpotensi untuk mendapat keputusan akademik yang lebih cemerlang berbanding mereka yang mempunyai ataupun mereka daripada kalangan kelas sosial yang lebih rendah. Saya Muhammad Zakansyah bin Abdin Hamid dari kelas 3 Amanah. Antara implikasi sosiologi ialah sekolah saya terdiri daripada kelas sosial iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf ekonomi keluarga. Pelajar yang tergolong dalam kelas sosial rendah mungkin menghadapi masalah berkaitan rapat dengan pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Berdasarkan teori ketersekatan budaya, pelajar-pelajar ini menghadapi masalah kurang mendapat perhatian ibu bapa atas sebab kesibukan mencari rezeki. Pelajar-pelajar kurang bersemangat dan berisiko menghadapi masalah keciciran dalam persekolahan. Pelajar yang datanglah daripada golongan sosioekonomi sederhana dan tinggi kurang menghadapi masalah kelengkapan dan kemudahan pembelajaran, berpeluang menghadiri kelas bimbingan berbayar, mendapat perhatian dan dorongan yang khusus daripada ibu bapa. Hasilnya berpeluang mendapatkan pendidikan lebih meluas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan taraf sosioekonomi rendah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Fadila, jurusan dari kelas 3 Amanah. Antara implikasi sosiologi di sekolah saya, pelajar mempunyai gaya pemikiran yang pelbagai. Pelajar adalah individu yang unik. Setiap pelajar mengamalkan gaya berpikir dan gaya belajar yang berbeza. Di sekolah ini saya melihat terdapat 3 gaya pembelajaran asas yang umum yang digunakan oleh kawan-kawan saya, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Pelajar visual perlu mendengar dan melihat untuk memahami isi pelajaran, sementara pelajar kinestetik perlu terlibat melakukan aktiviti membuat untuk menguasai pembelajaran. Terdapat juga pelbagai bentuk gaya belajar yang berasaskan gaya berpikir individu yang membuat setiap pelajar berbeda. Ada pelajar yang memerlukan bantuan latar untuk memahami pembelajaran. Pelajar jenis ini tergolong dalam gaya pikir independen. Pelajar perempuan lebih banyak memerlukan bantuan latar berbanding lelaki, juga bergantung kepada budaya hidup etnis. Pelajar lelaki kebanyakan boleh berpikir secara pantas dan ada juga pelajar yang mengambil masa yang panjang untuk memahami dan bertindak. Pelajar impulsif lebih mudah membuat kesilapan dalam pembelajaran berbanding pelajar yang reflektif. Pelajar reflektif mengambil masa dan berpikir panjang sebelum mengambil tindakan. Pelajar reflektif lebih mudah mengingat maklumat, lebih memahami teks dan lebih
sikap dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan berbanding belajar impulsif. Majoriti di sekolah ini beragama Islam dan minoriti beragama Kristen dan Buddha. Pelajar daripada sekolah ini kebanyakannya berasal daripada etnik Bajau, tetapi ada juga etnik macam Brunei, Suluk, Dusun dan sebagainya. Saya tinggal di Kampung Air Kalansanan Inanam, sejenis sebuah rumah perumahan di atas air. Namun, kebanyakan rakan-rakan di sekolah meletak di taman perumahan, kondominium dan apartmen di pinggir bandar. Sebahagian etnik di SMK Perempuan Likas ini memberi kesan kepada PDP di dalam bilik darjah. Memandangkan setiap etnik mempunyai penggunaan kosakata dan juga bahasa yang berbeza di rumah masing-masing, maka terdapat pertuturan ataupun frasa yang digunakan oleh guru semasa di dalam kelas tidak dapat difahami dengan baik oleh pelajar. Misalnya saya pernah menggunakan perkataan jirus di dalam kelas, tetapi di hujung PDP baru saya tahu bahawa sebenarnya pelajar saya tidak faham apakah itu maksud jirus kerana mereka tidak menggunakan perkataan tersebut di rumah mereka, sedangkan perkataan tersebut merupakan kosakata bahasa Melayu yang turut digunakan di dalam buku teks. Jadi hanya sebahagian pelajar yang faham, manakala sebahagian lagi tak faham apakah itu perkataan jirus, tetapi mereka tidak bertanya. Menjadikan saya juga tidak tahu bahawa mereka itu juga tidak memahami apa yang saya katakan semasa PDP. Jadi di situ ada ada kekangan dari sudut proses penerimaan ilmu daripada guru kepada pelajar. Jadi disebabkan penguasaan kosakata bahasa Melayu yang tidak cukup baik. Tetapi ada juga kesan ataupun implikasi positif daripada kepelbagaian etnik di SMK Perempuan Likas. Antaranya apabila banyak etnik-etnik yang berkumpul di dalam satu kelas, maka mereka lebih mempunyai perasaan saling menghormati dan saling menerima antara satu sama lain. Dan mereka juga mudah untuk memahami satu topik yang dibawakan oleh guru melalui pemahaman kacamata etnik yang berbeza. Misalnya apabila saya bertanyakan satu isu, pendapat tentang satu isu terhadap pelajar A daripada etnik Bajau mungkin berbeza. Saya akan memperoleh jawapan berbeza dengan mereka yang berasal daripada etnik Kadazan misalnya, walaupun perbezaan itu tidak terlalu jauh kerana masing-masing duduk di kawasan yang sama, tetapi ada juga perbezaan dari sudut gaya hidup dan juga budaya yang mereka amalkan turun-temurun. Bagi mengawal implikasi kepelbagaian sosiobudaya dalam pendidikan, guru perlu tahu bahawa pembelajaran yang berkesan bagi sekumpulan pelajar tidak semestinya berkesan bagi kumpulan pelajar yang lain. Guru tidak seharusnya menganggap semua pelajar boleh belajar melalui cara yang sama. Pendidikan yang sama ataupun adil bukan bermakna sistem penyampaian yang sama. Kesaksamaan pendidikan lebih bergantung kepada persekitaran tempat tinggal pelajar, faktor status ekonomi dan gaya pembelajaran pelajar. Dengan mengambil kira faktor-faktor ini yang membantu pembelajaran, guru dapat menyediakan pembelajaran yang berkesan mengikut kemampuan pelajar. Satu strategi yang boleh digunakan ialah pembelajaran kooperatif. Melalui struktur pembelajaran kooperatif, pelajar ini dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman, belajar bersama-sama dan saling bantu-membantu serta berinteraksi antara mereka untuk memastikan pencapaian kumpulan. Pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang, etnik dan taraf sosial dan pencapaian dapat belajar dan saling mengenali budaya secara tidak langsung. Kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dapat membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan lagi kerjasama serta toleransi yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat majmuk. Peranan guru sebagai agen sosialisasi adalah dengan menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bilik darjah.
Jadi pembelajaran dalam bilik darjah akan menjadi lebih berkesan kepada para pelajar sekiranya guru bijak memilih bahan yang sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar. Misalnya dalam satu kelas, kelas tersebut terdiri, majoritinya terdiri daripada satu kaum, manakala minoriti tersebut misalnya kaum India, misalnya di Sabah ni kaum India memang begitu sedikit. Jadi apabila kaum minoriti ini tidak ditekankan ataupun tidak dalam proses PDP tersebut tidak ditekankan mengenai unsur-unsur kaum ataupun etnik mereka di dalam bilik darjah, jadi mereka akan berasa terabai dan mereka akan berasa terpinggir dalam proses PDP tersebut. Jadi sekiranya guru bijak memilih sumber dan bahan yang bersesuaian dengan budaya pelajar, motivasi pelajar mungkin akan lebih meningkat kerana mereka tidak berasa terabai dan mereka boleh mengaitkan diri mereka, budaya mereka dengan contoh yang diberikan oleh guru dalam sesi PDP. Sebagai ejen sosialisasi juga, guru perlulah berhati-hati dalam memilih sumber yang ingin dikemukakan di dalam kelas semasa sesi PDP. Sebab kita ni terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang memiliki sensitiviti masing-masing. Jadi sebagai guru perlulah menjaga sensitiviti tersebut dan elak daripada menggunakan bahan-bahan yang boleh menyentuh isu sensitiviti perkauman. Jadi selain itu juga, pada pendapat saya, guru perlu memiliki pengetahuan tentang sesuatu etnik dan budaya etnik tersebut sebelum melakukan PDP dalam kelas. Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh masyarakat majmuk yang bukan sahaja berbeza budaya tetapi juga berbeza agama. Guru berperanan sebagai ejen sosialisasi yang penting dalam pembinaan bangsa negara, terutamanya generasi muda. Perpaduan dan keharmonian mesti diterapkan dalam budaya pembelajaran. Ini juga adalah untuk membuka peluang kepada para pelajar dari pelbagai kaum untuk berinteraksi dan menjalin persahabatan serta memupuk persefahaman. Bahkan sebagai pelaksana kurikulum, guru seharusnya meneliti setiap budaya murid-murid dan mempunyai pengetahuan mendalam terhadap murid untuk meningkatkan prestasi pengajaran mereka.